Dia bukanlah soal mencabar mahkamah syariah dan juga undang-undang syarak. Tidak sama sekali. Dia sebenarnya adalah untuk mengenal pasti tentang 20 section pada awalnya dengan dikurang kepada 18 section, sama ada section itu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan ataupun tidak. Maknanya mahkamah syariah dan mahkamah sivil ni telah ditentukan bidang kuasanya oleh Supreme Law, iaitu Perlembagaan Persekutuan itu sendiri. Dia dah sebut dah mahkamah syariah bidang kuasa dia apa, mahkamah sivil bidang kuasa dia apa. Jadi kalau kita tengok jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri, dia sebut secara detail bagi kes mal, bagi kes civil lah. Kes mal ni maknanya dalam syariah ni ada terbagi kepada dua. Satu kes mal berkenaan dengan nikah cerai, tuntutan harta pencarian, muta'ah, wasiat, hibah dan sebagainya. Itu memang kes mal. Kemudian kes satu lagi kes jenayah. Dalam perlembagaan kita tu, jadual ke-9 senarai 2 tu, disebut secara detail berkenaan dengan apa yang boleh digubal oleh Dewan Undangan Negeri berkait dengan kes mal, berkait dengan bidang kuasa mal. Dia sebut detail tu kalau kita baca. Dan itulah panduannya. Sebab tu kita tengok setakat ni tak ada pun bantahan ataupun cabaran dibuat oleh mana-mana pihak dalam kes mal. Tak ada. Bahkan kalau seseorang tu misalnya bawa kes hibah, pembatalan hibah di mahkamah sivil, mahkamah bukan tolak, mahkamah kata tak ada bidang kuasa. Bukan soal mahkamah ni nak campur tangan mahkamah syariah nak campur tangan mahkamah sivil. Kalau dia terlajak sangat misalnya orang Islam nak bercerai, dia pergi mahkamah sivil. Mahkamah sivil pun tak nak terima. Dia akan kata ini adalah bidang kuasa mahkamah syariah. Betul. Ini keadaan dia yang berlaku. Jadi dalam bidang kuasa jenayah ni pula, dia sebut secara umum, dia tak detailkan macam tu. Dia tak sebut dalam tu boleh masukkan khalwat, boleh masukkan zina, boleh masukkan liwat. Dia tak sebut. Hanya secara umum saja mana-mana kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam dan larangan agama. Jadi apabila tak sebut macam tu, dia jadi luas lah. Tetapi apa yang menggubal undang-undang tu di Dewan Undangan Negeri, bukan saja Kelantan, di mana-mana negeri sekalipun, dia tak akan keluar daripada skop kesalahan orang Islam tu. Dan dia juga tak akan keluar dari segi bidang kuasa hukuman, nilai hukuman, takat hukuman tu 356. Dia tak keluar daripada situ. 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Itu dia tak keluar daripada situ. Jadi sebab itulah diluluskan di DUN Kelantan. Dan di DUN negeri-negeri yang lain pun sama juga. Tapi di Kelantan ni dia beberapa peruntukan section yang dibatalkan tu, ada 16 section yang dibatalkan tu. Kalau dilihat dibandingkan dengan negeri-negeri lain, kebanyakannya tak ada di negeri yang lain. Jadi di Kelantan ni dia buat sendiri, dia tambah tu hak Dewan Undangan Negeri lah. Dan saya lihat ada satu perkara apabila dibandingkan, ada satu clause yang hampir sama lah, maknanya yang dengan negeri-negeri yang lain lah, iaitu liwat. Liwat negeri lain pun masukkan juga. Tapi di Kelantan ada liwat. Jadi liwat pun bertentangan juga dengan undang-undang di peringkat federal lah, di bawah penal code. Jadi sebab itulah liwat dan juga beberapa section yang lain 16 tu semuanya dibatalkan. Kenapa bertentangan? Bukanlah bermakna kesalahan tu tak wujud dah dalam undang-undang. Bahkan masih lagi wujud, tetapi hukumannya lebih tinggi lagi. Dia kena buat di mahkamah sivil.